Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada Dr. Radia dan rakan-rakan lain. Baik, hari ini kita akan bercakap mengenai negeri di Malaysia yang mempunyai ketidakseimbangan pembangunan antara negeri. Apakah yang kita perlu tahu tentang pembangunan negeri ini? Tahukah anda bahawa pembangunan negeri di Malaysia ini telah dilihat dengan KDNKK per kapita di setiap negeri di Malaysia? Apakah yang dimaksudkan dengan KDNK ini? KDNK ialah merupakan keluaran dalam negara kasar dan mempunyai 3 pendekatan utama, iaitu KDNK pengeluaran adalah jumlah nilai barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam tempoh tertentu selepas ditolak kos barang dan perkhidmatan yang digunakan dalam proses pengeluaran. Yang kedua, jumlah nilai tambah bagi semua pengeluar dalam ekonomi. Yang kedua ialah KDNK berasaskan kaedah perbelanjaan bersamaan jumlah bagi semua komponen perbelanjaan akhir ke atas barangan perkhidmatan ditolak dengan import barangan dan perkhidmatan. Yang ketiga ialah KDNK berasaskan kaedah pendapatan ialah hasil jumlah semua pendapatan terakrut bagi pengeluaran dalam ekonomi merangkumi komponen pendapatan kepada faktor pengeluaran. KDNK inilah yang menjadi indikator dalam ketidaksamaan pembangunan antara negeri. Terdapat beberapa faktor yang dapat saya kenal pasti. Antaranya ialah pendapatan penduduk, peralihan struktur ekonomi, kadar penyertaan guna tenaga, urbanisasi taburan pekerja profesional, penyertaan wanita dalam pekerjaan. Faktor yang pertama ialah pendapatan penduduk. Dari sudut pendapatan penduduk, mestilah pasal duit kan. Jadi pengagihan pembangunan yang tidak seimbang serta penerima faedah yang dilaksanakan secara tidak telus telah menimbulkan masalah kebocoran yang mengakibatkan ketidaksamaan pendapatan di kalangan penduduk di kawasan bandar dan luar bandar, sekaligus melebarkan jurang pembangunan antara negeri. Pendapatan penduduk yang tidak seimbang ini juga berpunca daripada kegiatan ekonomi tradisional yang bersifat resource based yang mendominasi negeri kurang maju berbanding ekonomi moden yang bersifat export oriented yang meluas di negeri maju. Ini menunjukkan bahawa setiap isi rumah di Malaysia mempunyai sumber dan tahap pendapatan yang berbeza. Seperti yang kita tahu, ada kelas-kelas seperti B40, M40 dan 20. Perbezaan pendapatan penduduk ini menjadikan negeri yang mempunyai penduduk yang berpendapatan tinggi dan juga berpendapatan rendah menjadi faktor dalaman ketidakseimbangan pembangunan antara negeri di Malaysia. Seterusnya ialah faktor yang kedua ialah peralihan struktur ekonomi. Negeri kurang maju dikatakan akan kekal ketinggalan akibat mengalami peralihan struktur ekonomi daripada ekonomi tradisional kepada ekonomi moden yang lambat berbanding dengan negara maju kerana cabaran demografi, kurang hubungan perdagangan antara negeri serta ketidakcekapan teknologi dan produktiviti. Faktor keseluruhan, jika saya sebut Kedah mesti berkaitan dengan padi kan. Kalau saya sebut negeri Pulau Pinang mesti terfikir tentang industri kilang kan. Mengapa Kedah terkenal dengan pertanian namun di Pening perindustrian? Ia bertitik tolak daripada sejarah penjajahan Inggeris di tanah Melayu dulu, keadaan pemusatan ekonomi berlautan sehingga kini melalui mekanisme yang dikenali ekonomi politik, iaitu apabila tindakan pihak berkepentingan mempengaruhi penggubal dasar untuk tidak melaksanakan pengagihan yang adil, menyebabkan agihan tidak seimbang berlaku dan mengancam pertumbuhan ekonomi. Ketiga ialah kadar penyertaan guna tenaga. Sering kita mendengar kalau nak cari kerja mesti kita kena ke Kuala Lumpur atau bandar yang besar. Sebab Kuala Lumpur kan bandar dari ibu kota, mesti ada banyak kerja. Di sinilah berlakunya migrasi, iaitu perpindahan penduduk dari kawasan luar bandar ke kawasan bandar. Peningkatan guna tenaga di negeri yang maju seperti di Kuala Lumpur akibat penumpuan ekonomi di wilayah berkenaan melalui migrasi dalaman secara besar-besaran, dan keadaan ini mengakibatkan negeri yang kurang maju kekal miskin akibat kegiatan ekonomi tidak dapat beroperasi secara optimal. Kalau semua orang berpindah ke negeri yang mempunyai bandar besar yang boleh menjanjikan gaji besar, mesti adanya lompong ataupun kurang pekerjaan di kawasan luar bandar. Seterusnya ialah faktor yang keempat ialah urbanisasi, dan faktor yang kelima ialah taburan pekerja profesional. Malah rakyat Malaysia pada ketika ini mempunyai tahap pendidikan yang tinggi dan bersedia untuk bekerja. Oleh itu, migrasi dalaman telah menarik pekerja kategori mahir dan terlatih
bertumpu di negeri yang maju sekaligus memberi kesan kepada aspek urbanisasi dan taburan pekerja profesional. Dengan adanya migrasi dan urbanisasi yang sedang membangun di Malaysia ini, banyak tenaga kerja mahir daripada dalam negara dan luar negara berpusu-pusu datang mencari pekerjaan di negara kita. Kesimpulannya, jadi jelaslah bahawa dengan terdapatnya 6 faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan antara negeri ini, iaitu faktor pendapatan penduduk, peranan struktur ekonomi, kadar penyertaan guna tenaga, urbanisasi taburan pekerja profesional, penyertaan wanita dalam pekerjaan dan sebagainya, telah menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan pembangunan dalam negeri-negeri di Malaysia ini.